2 tahun setengah tak tengok wayang. Lepas tu bila pergi tengok wayang, dapat pula filem yang memang kau best gila macam Antebellum ni. I ni rasa memang satu penantian yang sangat berbaloi. Review kali ni lain sikit, special sikit untuk korang sebab review kali ni filem baru. Ini baru sangat tengok, so dia sangat-sangat fresh lagi. Antebellum, filem tahun 2020, tahun ni. Untuk orang yang tengok trailer Antebellum ni, dia terus akan fikir macam ini production yang sama dengan filem Get Out, filem Us. Pengarah yang sama kot, Jordan Peele kan. Walaupun nampak macam sama, vibe semua tu macam racism kan. Tapi sebenarnya dia bukan dari Jordan Peele. Ni satu filem baru ataupun filem pertama oleh dua orang pengarah baru, iaitu Gerard Bush and Christopher Renz. So dua-dua pengarah ni macam bergabung untuk filem pertama. Diorang dua-dua. So untuk filem pertama dari kedua-dua pengarah ni, I rasa macam filem ni sangat bagus jugalah. Untuk orang yang tanya cerita ni, genre dia apa? Nampak macam horror. Dia ada juga macam horror, tapi I rasa dia lebih kepada psychological thriller. Watak utama dia Janelle Monáe. So Janelle Monáe ni bukan nama baru lah. Kalau orang yang betul-betul follow lakonan Janelle Monáe ni, sebab dia pun ada pelakon drama siri, drama Homecoming, dah 2 siri dah. Tu pun dia watak utama. And untuk yang Antebellum ni adalah filem dia yang pertama yang dia jadi betul-betul lead lah kiranya. So dalam Antebellum ni, Janelle Monáe ni diperkenalkan sebagai seorang perempuan yang bernama Eden. Eden ni dia tinggal dia dari masa lampau. Masa tu masih ada black slavery. Orang kulit hitam masih lagi dijadikan sebagai hamba. Dan Eden ni seorang hamba di ladang kapas. Dan dia bekerja sebagai kutip kapas lah. Kemudian bila first act tu, kita diperkenalkan dengan Eden ni. Dia struggle untuk kerja. Macam dia dibuli, dia didiskriminasi apa semua sebab dia hamba kan. Kemudian kita dibawa pula ke masa hadapan, iaitu Veronica Henley. Masih lagi Janelle Monáe, tapi di masa hadapan dia dikenali sebagai Veronica Henley. So Veronica Henley ni adalah black activist lah, dan juga pakar motivasi dan juga penulis buku. Bila kita tengok, kita macam terfikir lah, Eden dengan Veronica Henley ni orang yang sama ke? Diorang ni seorang dari masa lampau ke, seorang dari masa depan ke, atau yang dari masa depan pergi ke masa lampau ke, atau yang masa lampau datang ke masa depan dan menjadi Veronica Henley ke. So dari trailer tu je kita akan ada anggapan yang macam tu. Aini lah, especially Aini rasa macam cerita ni dia mimpi ke, dia time travel ke, atau dia incarnation, kelahiran semula ke, ataupun semua tu bukan. Sampailah bila Aini sendiri tengok, kita akan rasa macam apa yang kita teka tu macam betul. Tapi bila kita tengok lagi, dah masuk second act, dah masuk third act, rupanya bukan apa yang kita teka tu. Jujur Aini cakap, pengarah filem ni, kedua-dua orang pengarah tu memang pandailah dia susun masa lampau tu kembali ke masa depan, lepas tu kembali ke masa lampau balik. Dia, walaupun dia dah buat macam tu, kita sebagai audience pun kita akan rasa macam sebenarnya yang mana satu ni. Cerita ni start mula-mula je dah memang strong dah. Mengingatkan pada Aini filem 12 Years a Slave, filem tahun 2012. Filem tu pun pasal black slavery lah. Jadi untuk first act, iaitu pasal pengenalan Eden, memang sangat-sangat Aini rasa macam filem 12 Years a Slave. Tapi bila kita tengok lagi sampai ke hujung-hujung macam tu, Aini macam teringat pada filem Kolonial tahun 2015 punya filem. So siapa yang pernah tengok Kolonial mungkin boleh relate dengan apa yang Aini cakap kan. Orang yang rasa macam cerita ni macam pening je, macam banyak putar belit je. Tak, okey.
cerita ni actually sangatlah straightforward. Cuma kita rasa macam tu sebab pengarah tu je susun macam tu. Tapi akan ada salah satu point dalam filem ni yang terus kita akan boleh cantumkan semua benda dan kita akan boleh terus faham je. Bila kita dah boleh cantumkan semua benda tu, korang mesti macam, weh, seriously, macam wow, kenapa pengarah tu, macam mana pengarah tu boleh buat macam ni, kan? Aini sendiri pun macam excited gila bila dah dapat cantumkan semua benda tu. Mengenai lakonan, Aini rasa lakonan watak utama Janelle Monáe tu bagus. Sebab dalam cerita ni dia memang watak utama, lakonan dia tu lebih menyelah lah kiranya. Sebab sebelum ni Aini ada tengok dia berlakon dalam The Hidden Figures. Dalam tu mungkin screen time dia sikit, jadi kita tak berapa nampak lah bakat ataupun lakonan dia begitu terselah. Sikit-sikit je, macam tak banyak chance lah untuk tengok dia. Tapi dalam Antebellum ni, perempuan tu memang kau berlakon bagus gila. Watak sampingan pun best juga. Yang jadi Bridget tu iaitu Gabrielle CDB. Gabrielle CDB ni Aini rasa satu watak yang sangat perlu dalam filem psychological thriller ni. Sebab bila kita tengok dari filem ni dari mula, kita rasa sangat tension tau, sangat intense, sangat thrilling. So bila ada si Bridget ni, dia sangat menenangkan sikit keadaan lah. Sebab dia macam buat lawak, dia jadi part lawak lah untuk mengurangkan ketegangan kita sebagai penonton yang sedang menonton pada waktu tu. At least kita akan gelak jugalah sikit-sikit. At least for me lah, ini gelak lah. Tak tahu orang lain lah kan. Sebab ini macam hashtag dah terhibur sikit. Filem ni pun Aini rasa dialog dia ada masa okey, ada masa tak, dia macam inconsistent lah. Dia ada macam satu dialog dia cakap, "My Nana used to say our ancestors hunt our dreams to see themselves forward." So dari dialog ni kita akan rasa macam sebenarnya ni mimpi ke atau ni time travel ke, macam dia cakap my Nana kan, so nenek dia ke yang time travel ke. So dari dialog je ataupun dari gambar-gambar dalam filem tu yang dia tunjuk dia kan, transition dia semua tu, kita memang kena pay attention sebab ada je information yang dia bagi pada audience. Cuma kalau audience tak perasan, memang kita akan terlepas lah. Sinematografi filem ni pun cantik. Masa dekat ladang kapas tu, dia punya shots dia, Aini sukalah, kira macam sedap mata tu tengok. And dia ada macam satu scene slow-mo tu yang sangat compliment the movie lah, the flow, dia punya plot tu semua. Dengan music score filem ni, Aini rasa yang paling terbaik antara semua. Music score je ini boleh bagi 10/10 sebab music score tu sangat-sangat melekat lah. Kita memang rasa macam bila part yang masa di zaman black slavery tu kan, banyak time dia kena dera apa semua, lepas tu dia nak melarikan diri apa semua. Music score pada waktu tu memang mencengkam gila. Watak antagonis, ini satu yang ni rasa macam kurang sikit pasal Antebellum ni. Antagonis dia macam tak cukup pengenalan, tak cukup diperkenalkan. Kita just tahu dia jahat je, tak begitu kenal dia lah kiranya. Ini rasa macam watak jahat tu, macam yang perempuan tu pelakon dia Gina Malone, dia berlakon bagus, seriously. Ini suka. Dan dia pun memang famous kan, dah banyak filem dia berlakon. Cuma dalam Antebellum ni sikit sangat untuk dia tonjolkan diri dia tu. Sebab tu yang Ani rasa macam filem ni ada kurang sikit. Mungkin kalau watak antagonis tu ditunjukkan lebih sikit, kenapa dia jadi macam tu, kenapa dia buat macam ni, apa yang trigger dia untuk buat macam ni, mungkin akan jadi lagi shock lah. Aini memang suka, sangat-sangat suka. Tapi dia ada mixed reviews tau. Bukan semua orang bersetuju dengan Aini. Especially kalau kita tengok pada rating, IMDb pun cuma bagi 6.2/10. Rotten Tomatoes sikit gila, 37% saja. Mungkin sebab sekarang kan banyak racial tension kat US kan, kes
orang kulit hitam banyak mati, kena bunuh dekat sana apa semua. Jadi filem-filem macam ni mungkin ditayangkan pada waktu yang tidak sesuai, dan penonton di USA pun rasa macam kita dah tak perlu kot filem-filem macam ni, so diorang dah tak suka. Ada juga few reviews yang ni baca, diorang dah muak dengan konsep yang macam ni. Jadi mungkin itu antara sebab kenapa dapat rating rendah lah. Dari segi filem ni, plot ni, apa semua, Ana rasa cerita ni memang patut dapat rating yang tinggi. At least for me, Aini bagi Antebellum ni 9.5 over 10. 0.5 tu hilang dekat antagonis je. The rest memang A lah. Memang puas hati. Sekarang pun rasa macam nak repeat lagi. And masih ditayangkan di JSC, di TGV. So korang pergilah. Ni antara filem yang menarik yang ada di wayang sekarang yang Ana rasa patut tengok. Itu saja mengenai filem Antebellum daripada Aini. Korang rasa macam mana? Nak pergi tengok tak? Kalau yang dah tengok, cuba komen sikit. Nak tengok apa korang punya pendapat sama tak macam Aini. And macam biasalah, like, share, subscribe and on notification, sebab nanti lepas ni akan ada lagi video-video Feel View lain, and kita jumpa lagi lain kali. Bye!